Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video minggu lepas, kita dah sentuh berkenaan dengan angka bererti dan juga bundarkan angka bererti. Alright, jadi untuk kali ni saya akan sentuh berkenaan ciri-ciri bentuk piawai dan bagaimana untuk kita tukarkan daripada bentuk piawai kepada nombor tunggal dan juga sebaliknya. Okey, bagaimana boleh timbulnya bentuk piawai apabila dulu pakar matematik dia tengok banyak sangat nombor-nombor matematik ni sampai panjang berjela-jela. Jadi dia nak ringkaskan. Jadi macam mana kita nak ringkaskan nombor tersebut, kita buat dalam bentuk piawai. Alright, jadi ciri-ciri bentuk piawai yang pelajar kena tengok, yang pertamanya dia mesti ada titik perpuluhan di sebelah nombor yang pertama. Nampak ni titik perpuluhan ni di sebelah nombor yang pertama. Dan nombor yang pertama tu dia mestilah satu digit sahaja antara nombor 1 hingga 9. Jadi maknanya dia bukanlah nombor sifar ataupun nombor kosong dekat depan tu. Dan dia nombor satu digit sahaja. Alright. Yang keduanya adalah kita akan buat darab 10 dan 10 tu mesti ada kuasa di atas dia lah. Berkuasa tu pula dia bergantung kepada pergerakan titik perpuluhan. Jadi macam mana, tips yang asasnya sebelum saya terang lebih lanjut berkenaan dengan macam mana kita nak tukarkan nombor bulat kepada bentuk piawai. Right. Jadi tips yang asasnya kita boleh tengok kalau nombor perpuluhan tu dia bergerak ke hadapan ataupun dia lompat ke hadapan. Dia adalah kuasa 10 tu adalah dalam kuasa bentuk positif. Right. Dan kalau nombor perpuluhan tu dia melompat ke belakang ataupun dia bergerak ke belakang, nanti kuasa yang akan ada dekat 10 tu, 10 kuasa mestilah kuasa negatif. Jadi senang sahaja sebab matematik ni kebanyakannya kalau kita yang buat benda yang positif, contoh macam kita lompat ke depan, mestilah simbol yang akan muncul adalah simbol positif. Kalau kita lompat ke belakang, simbol yang muncul mestilah muncul negatif. Alright, boleh ingat macam tu? Ini contoh. Kalau kita tengok, saya nak bagi contoh kepada pelajar. Okey, macam mana kita nak tengok kalau nombor tu dilompat ke depan. Contohlah kalau nombor bulat yang kita ada adalah 56,000. Contohlah 56,000. Alright. Jadi ini dalam bentuk nombor bulat. Jadi sekarang kita nak tukarkan dia kepada bentuk piawai. Ingat, bentuk piawai mesti kita letakkan titik perpuluhan di sebelah nombor yang pertama. Bermaksud titik perpuluhan kita mesti di sebelah 5 ni lah. Okey, dia mesti di sebelah 5. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat? Asalnya nombor perpuluhan ni kalau nombor bulat berada di hujung, betul? Okey. Jadi kita kena lompatkan titik perpuluhan ni hingga sebelah 5. Kita lompat. Kita tengok kita lompat ke depan berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maknanya kita lompat 4 kali ke hadapan. Bila 4 kali ke hadapan bermaksud jawapan yang kita akan dapat adalah 5.6. Sifar belakang tak perlu tulis. Alright. Darab dengan 10. Betul? Sebab ini dalam bentuk piawai mesti darab 10. Kuasa berapa bergantung kepada berapa banyak yang kita lompat tadi. Kita lompat 4 kali ikut. 4 kali ke hadapan atau ke belakang, ke depan. Bermaksud dia adalah kuasa positif 4. Jadi ini adalah jawapan dia. Contoh kalau lompat ke belakang pula. Alright, lompat ke belakang contohnya dia biasanya dalam nombor perpuluhan. Contoh sifar perpuluhan sifar 3, 4. Baik, contoh macam ni Alright, dan kemudian kita nak buat dalam bentuk piawai. Jadi kalau kita tengok bentuk piawai, nombor depan dia mesti nombor satu digit antara 1 hingga 9. Maknanya sifar ni tak dikira. Jadi kita kena pindahkan atau lompatkan titik perpuluhan tu hingga sebelah 3. Jadi kita lompat 1, 2, 3, 4. Okey, sekali lagi 1, 2, 3, 4. Alright, jadi kita lompat 4 kali. Bermaksud kita buat macam biasa. Yang belakang ni kita tak perlu tulis pun sifar dia. Jadi kita tulis terus 3.4. Betul? Sebab titik perpuluhan ni kita dah pindahkan. Okey, darab dengan 10. Okey. Berapa kali kita lompat tadi? Dah hilang.
1, 2, 3, 4. Okey, berapa kali kita lompat? Kita lompat sebanyak 4 kali. Okey, 4 kali. Lompat ke depan atau ke belakang? Kita lompat ke belakang. Kita lompat ke belakang. Jadi kita lompat ke belakang maknanya dia negatif 4. Maka inilah jawapan dia. Alright, pelajar, sekarang ni saya ada bagi sedikit latihan. Anda boleh pause video ni dan buat dulu latihan. Macam biasa, jawapannya saya akan sediakan di ruang komen nanti. Semoga berjaya. Okey, baik. Sekarang kita buat pula daripada bentuk piawai kita nak tukar kepada nombor bulat. Alright, jadi contohlah kalau soalan dia bagi 3.9 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. Jadi ini pelajar, sebabkan kita terbalikkan operasi dia. Tadi kita buat nombor bulat ke bentuk piawai, betul? Sekarang ni kita terbalikkan daripada bentuk piawai kepada nombor bulat. Maka dia punya simbol pun akan terbalik. Maksudnya, sekarang ni kalau kita lompat ke depan, kalau kita jumpa simbol negatif, kita akan lompat ke hadapan. Kalau kita jumpa simbol positif, kita akan lompat ke belakang. Boleh faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau kita jumpa simbol negatif, kita akan lompat ke depan. Kalau jumpa simbol positif, kita akan lompat ke belakang. Contoh, kita tengok Contoh yang pertama, 3.9 darab 10 kuasa negatif 5. Nampak tak? Simbol kuasa dia adalah simbol negatif. Bila negatif bermaksud kita akan lompat ke hadapan. Bermaksud dia akan jadi 3.9. Kita lompat ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, maknanya titik perpuluhan dia dekat depan ni. Okey, jadi bila titik perpuluhan kat depan, yang rumah kosong ni kita buat apa? Kita just isikan saja sifar dia. 1, 2, 3, 4. Alright, jadi kita isikan 1, 2, 3, 4, 3, 9. Alright, dan titik perpuluhan di hadapan. Bolehkah kita letak titik perpuluhan di hadapan? Jawapannya tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab titik perpuluhan ni dia penakut, dia tak boleh letak dekat depan. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tambahkan sifar di hadapan. Alright, jadi inilah jawapannya dalam bentuk nombor perpuluhan. Alright, satu lagi, kalau dia bagi contoh, kalau dia bagi kuasa pula dalam bentuk positif. Alright, contoh saya buat 4.35 darab 10 kuasa 4. Okey. Kita nampak dia punya kuasa tu bentuk positif. Ingat, bila dia bentuk positif, kita lompat semula ke belakang. Jadi contoh 4.35. Saya tukarkan warna pen sekejap. Okey, kita lompat ke belakang sebab dia simbol positif. Jadi berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Alright. Sekali lagi 1, 2, 3, 4. Jadi yang belakang ni macam biasa kita letakkan sifar. Okey, rumah yang kosong kita letakkan sifar. Jadi jawapannya adalah 43,500. Aha. Alright, mudah bukan? Okey, dia simple saja pelajar. Kita tengok kalau nombor Alright, pelajar, sekarang ni saya ada bagi sedikit latihan. Anda boleh pause video ni dan buat dulu latihan. Macam biasa, jawapannya saya akan sediakan di ruang komen nanti. Semoga berjaya.